kongsi. Setelah itu boleh lah, tak sempat. Kita berakhir pukul berapa? Okey. Takut pecah dulu je. Rasa tadi. Rasa nak kuning dah tadi tu. Okey, kita sambung. Okay, terima kasih kepada Dr. Nadira. Okey. Sedikit saya sentuh berkaitan dengan mungkin tadi saya ada dengar tanya tadi tentang dia tak mungkin nak sepintas nak hilang asap-asap. Sebelum tu khunsa, ditanya tentang khunsa. Khunsa dalam Islam ada dua. Yang pertama khunsa wadih, yang kedua khunsa muskil. Khunsa bukan mukhannas, beza. Mukhannas yang ada, yang tak ada, yang ada dibuang, yang tak ada ditambah. Beza tu. Ada. Dia pergi Thailand, dia pergi Siam, boring yang itu dia buang. Yang itu tak ada, dia tak akan dulu, dia pakai, dia lahir dulu. Walaupun sekarang ini sifatnya dah berbeza. Hukum nak bagi pusaka, hukum ketika lahir. Dia ada satu saja alatnya. Tapi boring, dia pergi buang di Thailand. Tak kira lah. Tak maksud saya ni. Dia boring dengan yang ada, tak puas hati dengan yang ada, dia buang, dia ganti yang lawannya. Tak kira lah lelaki ganti perempuan, perempuan lelaki, tak kira. Yang itu tak termasuk. Okay? Hukumnya tetap hukum asal. Dia dulu apa? Walaupun masa tu dia pakai apa ni, dia tidak, kalau itu rosak hukum pusaka. Dia pergi ubah sekejap, simpanlah peti ke dan sebagainya, nak gaji lelaki kerana nak banyak, lepas tu kita tukar balik, harta berjuta dapat. Rosaklah. Itu tak pakai, yang tu bukan. Yang naknya dia lahir sama ada dua anak kelamin ataupun hanya tak ada anak kelamin. Ada yang lahir tak ada anak kelamin ya? Lelaki ke perempuan dia. Kalau besar boleh lahir cukup. Kita buat penilaian berdasarkan zahir fizikal. Tapi kalau kanak-kanak lambat kena tunggu 15-20 tahun baru lahir 3 hari ayah dia meninggal, dia tak ada alat jantina, doktor tepuk buat lubang untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Kan? Tak ada. Lelaki atau perempuan, mana saya tahu. Contoh, macam mana nak bagi pusaka? Nak tunggu ke 15 tahun atau 20 tahun? Waris? Itu Islam atur cara bagi. Tak sanggup kita tunggu, kan? Faham tak maksud saya? Bagi yang tak ada, yang itu biasa berlaku. Dulu dipelis sekali, keluar surat khabar kan? Dipelis sekali. Yang tukar jantina, apa ni tukar? Yang dua jantina ada. Satu dalam 1 juta lah kok, jangan nak cari. Bayar saya tak lukisan. Bayar. Ada berlaku. Kami menghadapi satu kes yang mana apabila dia ada 2 alat kelamin, satu saja berfungsi, maka dibuang satu, hukumnya harus. Kalau satu berfungsi. Tetapi kalau tak tahu mana satu berfungsi, tak boleh buang. Okay? Hukumnya harus. Tapi ada ilmu perubatan, doktor apabila dia lihat ada 2, dia lihat sel darah, hormon. Apabila hormon, kecenderungannya kepada itu, dia akan memasukkan ubat supaya kecenderungan ke situ saja. Sekarang kita hadapi satu kerana nak merubah itu, tiba-tiba apabila dia suntik hormon nak jadi lelaki, dia tetap jadi perempuan apabila besar. Yang ini yang masalah, sedangkan alatnya sudah dibuang. Okay? Sebab itu buang masa kecil lagi kerana dia lihat kepada sel darah. Kan? Kromosom sel darah ataupun cek apa ni, adalah doktor punya kerja lah tu. Kan? Dia cek darah, dia cek apa kan, oh dia kata yang ini walaupun ada 2 lelaki, dia pun suntiklah alat supaya jadi lelaki, hormonnya dan sebagainya. Berubah sekarang dia menjadi perempuan, tak ikut yang doktor arwah macam pernah ada berlaku, sedang dihadapi. Lepas tu macam mana ni? Sebab itu ulama suruh teliti, kaji dulu. Maknanya yang sains bukan semestinya itu kehendak Allah SWT. Okay? Supaya menjawab soalan itu, supaya balik nanti tak terbuku, nak tahu kan, takut nanti kan yang ini dah ada, boleh yang itu tak apa dah, tak boleh kira apa.
Jadi ada dua khunsa wadih yang ada dua alat kelamin, satu saja berfungsi, maka hukum yang satu. Yang satu lagi tu ada saja je. Kan? Kejadian ini. Ada satu alat kelamin, dua alat kelamin tapi berfungsi satu je, pakai satu itu. Tak kira dia lelaki atau perempuan. Maka bahagi pusaka pakai yang satu itu. Walaupun dia ada dua. Tetapi kalau ada dua-dua berfungsi, yang ini yang dikatakan muskil. Hukumnya bagaimana nak bahagi pusaka? Kan, yang muskil tak boleh kahwin ya. Kita bimbang sekejap dia pakai tanjak, sekejap kai batik. Sekejap kai batik. Susah hati ya pasangannya. Hati tak pasal saya ni. Yang itu tak boleh kahwin. Kena pasti dulu. Okey. Yang itu tak boleh. Dari segi itu kerana menyusahkan pasangan satu lagi. Kan masa bersanding tu tanjak. Tiba-tiba tengah malam pakai kai batik. Kan contoh. Yang itu tak boleh. Okey. Dari segi hukum lah sebab mendorakkan satu lagi. Okey. Dari segi nak bahagi pusaka, ulama kata dalam mazhab Syafi'i kita beri bahagian terkurang. Kita andai dia lelaki dia dapat banyak mana, andai dia perempuan dapat banyak mana, beri yang mana paling kurang. Jangan beri yang mana paling banyak, beri yang kurang. Kalau kita andai lelaki dia dapat 10,000, andai perempuan dapat 5,000, beri 5,000. Tetapi 5,000 yang baki itu jangan bahagi, simpan untuk melihat kepada kepastian perubahan. Simpan untuk jangka masa, beberapa jangka masa tertentu yang meyakinkan kita memang tak berubah dah begitu, barulah boleh bahagi. Sekiranya bahagi juga tapi kena ambil perjanjian wali-wali, kalau berubah kena ganti balik yang bahagian dia. Masing-masing sanggup bayar balik. Sebab itu mazhab Syafi'i kata ambil perjanjian dengan waris lain supaya nanti nak tuntut mudah, kamu dah berjanji. Okay? Bagi yang tersedikit ya, sama seperti kita sembahyang. Okay? Sama seperti kita sembahyang. Kalau kita sembahyang kita was-was 3 sembahyang apa ni Isyak kan contoh. Sembahyang Isyak 3 ke 4, kita pakai yang mana? 3. Begitulah hal pusaka. 3 adalah kurang. Pusaka sebab yang kurang itu yakin, yang banyak itu mendatang. Okey, itu kaedah. Okey kan, iza sayasquna fi iza syakka fi salatihi kan salasan al-arba'an fal yubna ala ma tayaqana. Kekal dia atas apa yang dia yakin. Yang kita yakin confirm dia akan dapat 5,000, tapi yang 10 ni bagaimana? Itu beri yang confirm tu. Itu maksudnya. Tapi dalam mazhab Maliki terutamanya, dia buat kalau perempuan dapat 5,000, lelaki dapat 10,000, campur 2, bahagi 2. Jadi 15,000, 7,500. Itu mazhab Maliki. Tapi Syafi'i dia beri yang mana paling kurang. Tapi dengan ambil perjanjian itu secara sepintas lalu berkaitan dengan khunsa. Okey? Boleh faham? Boleh yang terjadilah kira nanti tu. Nak kira tu kan kena anda dan sebagainya. Okey. Pengiraan ni saya tak pergi secara detail pengiraan. Sebagaimana Dr. Naliza tadi dah terang dah tentang al-furuq muqaddarah fil Quran 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/2, 1/3, 1/6. 1/3 bagi itu ijtihad ulama. Okey? Dia dalam mazhab Syafi'i. Okey? Jelas tu saya sebut cepat sebab tadi satu-satu dah Dr. Naliza beri. Sebab nak memorize balik angka-angka ini. Kalau kita bimbang bahagi-bagi, oh isteri 1/5, awal-awal lagi dah salah. Tak ada nombor. Tiba-tiba kita letak isteri 1/7, awal-awal salah. Sebab 1/7 tidak ada fraction dalam pembahagian pusaka. Okay? Itu tujuan untuk kita check and balance, tengok bimbang kita punya penyelesaian. Okey, jelas jadi itu. Jadi yang dikatakan ashabul furu' ashabah yang tadi saya dengar soalan, saya perlu bantu tambah jawapan sikit. Dia kata ashabah tak ada. Ashabah ditentukan warisnya oleh Al-Quran, sunnah maupun ijma'. Cuma bahagian tidak ditentukan. Dalam ayat surah Nisa ayat sebelah disebut anak lelaki, tapi bahagian tak tahu. Lizzakari mislu hazzil unsayain, anak lelaki dapat 2 bahagian. Banyak mana tak tahu kira dulu. Makna anak lelaki disebut, bahagian tidak. Kemudian bapa disebut dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama, tapi bahagian tentang baki tak
Tak sebut. Ia sebut cuma kalau ada anak sekian, kalau tak ada anak sekian. Yang baki itu yang tak tahu. Maknanya waris dinyatakan, cuma bahagian tidak dinyata. Sebab itu dipanggil faraid atau fardu atau ashabul furu'. Furu' tu bahagian dah sebut. Hebat. Hebat Islam. Kebanyakan waris ashabul furu' tu perempuan semua. Kerana ia dah tentu anak perempuan kalau seorang tak ada anak lelaki separuh, 1/2. Kamu jangan usik walaupun dia perempuan. Tapi anak lelaki kalau seorang, kamu dapat asabah banyak mana? Tak tahu lah. Tunggulah dulu orang lain ambil. Maknanya jaganya Islam tentang wanita supaya orang lain tak usik bahagian dia. Kan kalau tak bagi kita pergi sikit dah lah kan, macam-macam kaedah nak beri. Contoh, sebab itu Islam ni menjaga wanita. Dan apabila melibatkan, saya nak kaitkan sebab orang banyak mungkin salah faham tentang pusaka ini seolah-olah mendiskriminasi wanita. Seolah begitu. Jadi nak betulkan. Tengok sahaja datuk. Datuk sebelah ibu tidak dapat. Datuk hanya sebelah bapa dapat. Tapi nenek kedua-duanya dapat. Nenek tu lelaki ke perempuan? Kalau lelaki memang masalah. Hebat jaga wanita. Mengapa dua-dua dapat? Sedangkan kalau datuk hanya yang sebelah lelaki. Sedangkan kalau nenek pula yang sebelah ibu lagi kuat daripada sebelah bapa. Ibu kepada ibu lebih kuat daripada ibu kepada bapa. Kerana ibu kepada ibu hanya boleh ditindih oleh ibu, sedangkan ibu kepada bapa boleh ditindih oleh ibu dan bapa. Maknanya yang hubungan perempuan pula lebih kuat dari segi keperempuanan. Okey. Jadi Islam jaga wanita. Yang lelaki tadi kamu bicara sendiri lah. Yang ini anak kamu dah mati, tak ada dah harapan nak beri kat mak ambil lah. Ini itulah maksudnya cucu. Jadi Islam begitulah, menjaga hak-hak supaya hak berkenaan menjalan dan dimanfaati oleh semua orang yang layak. Okay? Dan dengan kadar yang layak. Okey, kita sambung kepada pembahagian. Okey, pembahagian ni saya tak nak detail macam pergi kuliah satu. Saya nak pergi kepada praktis dulu. Tadi pun saya ada dengar pandangan daripada salah seorang daripada peserta. Kalau dia mengira ni kita buat bengkel rasanya. Kita bagi itu rasa lagi baguslah, lagi menyerap. Cuma sekarang ini asas pengenalan, yang itu mungkin pihak perusahaan boleh, pihak USP boleh fikir akan datang kita buat bengkel satu hari cara penyelesaian faraid. Contoh bengkel mungkin boleh yang lama boleh selesai, lagi bagus dah basic dah ada. Okey, tapi yang ini basic asas. Contoh, saya tak nak pergi satu-satu, nota saya ni bolehlah buat bahan panduan, tapi saya tak pergi satu-satu. Kalau pergi satu-satu nanti tapi langkah-langkah perlu diikuti, bukan wajib panduan supaya kita tak terlepas pandang. Dalam proses pengilaan, langkah yang pertama dapat maklumat mengenai isi mati dulu. Ini cara kita nak siasat waris supaya tidak terlepas pandang. Waris yang layak kita jadikan tak layak. Okey, kita disebabkan terlepas pandang. Contoh saya bagi, maksudnya maklumat si mati ni mati bila, berapa umur, cukup lelaki ke perempuan tak? Dia mati bila? Tahun 90. Umurnya berapa? 60. Waris pula ni siapa ni? Anak dia. Umur berapa? 50. Memang dah agak payah lah. Sebab si mati tu lelaki, umur 60, ada anak umur 50. Maka mungkin anak itu anak angkat tapi dibankkan dia. Itu tujuan. Sebab itu kena siasat juga umur dan sebagainya. Takut berlaku, takkan nasabah lelaki umur 10 tahun dah ada anak umur 50, maksudnya dia meninggal dia anak umur 50. Tak benar sabar, kena siasat lah. Tak tahulah, takut dia dikira kerana dia daftar lambat kerana musim banjir, ayah dia bersalin tu, mak dia bersalin, tak tahulah. Itu maksudnya kan, tapi dia rekod pada masa tu. Mana tahu kan ada berlaku begitu, kita mana tahu. Yang ini penting nak siasat umur tu. Yang kata tanya buat apa umur dah dia anak. Tak, takut ada berlaku begitu kerana mungkin orang-orang dahulu pergi ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, ambil anak angkat, dibankkan dia dengan senang-senang berdasarkan kepada akta keterangan dan sebagainya lah. Okey, boleh dibankkan dia dan sebagainya. Pada itu sekarang tak boleh lah. Nak jadi anak angkat, nak bank kepada itu pejabat pendaftaran negara tak benarkan bagi orang Islam. Takut begitu. Yang ambil anak angkat ada umur besar, dia nak beza dia 10 ataupun 7-8 tahun je dengan dia. Yang ambil anak angkat besar dah.
Kan? Contoh kata begitu. Jadi dapat maklumat-maklumat berkenaan supaya kita itu. Kemudian dapat juga maklumat siapa mati dulu, siapa mati kemudian kalau ada kematian. Okey, contoh kalau kita kata si mati ni mati tahun 90, siapa yang dia tinggal? Okey, sebab mati tahun si mati tahun 90, nak bahagi sekarang bayangkan berapa puluh tahun. Nak ingat balik tu. Itu payah tu. Katakanlah mati yang agak dekat, dia mati tahun 2010, nak bahagi 2015 5 tahun. Kalau kita kata dia ada anak berapa orang? 3 je ke? Tak ada dah anak lain? Tak ada. Tapi dulu ada anak yang dah mati. Tapi ada anak tapi dah mati. Kena tanya, anak dah mati tu bila dia mati? Tahun 2010, sebelum 2010 kah? Ataupun selepas 2010? Kalau selepas 2010, kena senarai dia sebagai waris. Kerana dia mati kerana dia meninggal kemudian daripada harta orang tu nak bahagi. Harta si mati. Itu tujuan. Siasat kita memang takut terlepas, dan sedangkan hak mereka itu sudah dipunyai oleh anak-anak dia. Apatah lagi anak dia itu anak yatim. Okey? Ini yang tak. Okey. Itu antara dia lah. Okey? Saya tak pergi panjang. Ini contoh-contoh pembahagian yang Ustazah buat tadi. Okey? Kan contoh. Sebab apa kena kira? Tak boleh bahagi terus dengan jumlah harta yang ada. Terus je bahagi senang kan? Anak perempuan separuh, terus bagi kat dia separuh. Sebab apa kena kira dulu sehingga di ujung? Okey? Contoh, saya bagi contoh hanya 3 orang. 3 orang waris. Saya bagi contoh 3 orang waris. Okey? 3 orang waris je. Naik motor pun sampai motor imam. 3-3 kita bonceng. Boleh. Contoh seorang mati seorang mati dia tinggal suami. Saya tulis besar sikit nampak belakang. Okey, suami. 2 orang saudara perempuan, seibu, sebapa. Okey, 2 orang. Saya tulis satu-satu supaya nampak. Ini saja waris yang ada, waris yang lain tak dapat harta. Kalau ada pun tak dapat. Contoh waris Zabi Arham dan sebagainya. Okey, si mati ni, si mati tak ada isteri. Si mati ni kalau tinggal suami tu perempuan lah mati kan. Kalau tinggal si mati meninggalkan suami juga kena tangkap dia. Okey, dia ada suami dia ni, ni suami. Tak ada anak. Kalau ada anak pun anak dia meninggal, sebelum dia meninggal, itu maksud tak ada. Okey. Kemudian ibu dia, bapa dia pun juga dah tak ada. Dah meninggal sebelum dia, tapi ada 2 beradik perempuan belaka. Okey, 2 beradik perempuan. Inilah yang dikatakan. Okey. Kalau ada ayah dia kahwin lain pun ada adik-beradik, tak dapatkan dia yang ini, dah ada 2 orang. Okey, contoh itu dimaksudkan dengan waris. Okey. Sebab apa kena kira? Nanti baru kita kira. Sebab apa perlu pengiraan? Itu yang saya nak highlightkan. Ini baru 3 orang ni. Okey, 3 orang. Ini dengan ini abang ipar kepada mereka berdua ni, adik ipar. Itu hubungan dia. Sebab itu hubungan waris jangan kita kaitkan dengan kita. Hubungan waris kaitkan dia hanya dengan si mati. Payah nanti. Payah. Kita nak selesai pun payah. Ini mungkin meletuplah contoh mudah. Contoh mudah saya bagi yang perlu kira. Ni si mati saya bagi hanya beberapa orang ya. Ini isteri dia. Okey. Yang ini anak lelaki, ini anak perempuan 2 orang. Ini mak dia, ini bapa dia, ini adik-beradik dia, lelaki, ini adik-beradik perempuan, ini ibu dia, ini bapa kepada orang ini. Contoh. Dan ini adik-beradik orang inilah. Lelaki perempuan. Orang ini datang tanya kita, agak-agak dia cerita macam mana masyarakat kita ni. Anak lelaki ni datang kata, nak tanya satu soalan. Ayah saya meninggal dunia, meninggalkan mak saya, meninggalkan nenek saya, meninggalkan atuk saya, kan? Meninggalkan pak saudara saya, mak saudara saya, adik saya. Dah sakit kepala. Faham tak? Tiba-tiba kes sama, kita buat interview untuk kat luar setiap seorang-seorang kita panggil. Okay? Yang ini pula ditanya kita. Kes sama cerita. Anak lelaki saya mati, meninggalkan saya, dia kata ibunya, suami saya, kan, menantu perempuan saya, cucu lelaki saya, cucu perempuan saya. Sakit kepala lah tu. Faham tak? Yang ini pula datang tanya. Okey, sama. Kan?
Abang saya mati, meninggalkan anak saudara lelaki saya, anak saudara perempuan saya, kakak ipar saya, mak saya, bapa saya. Ini pun gatal juga nak pergi lagi. Gatal juga nak pergi tanya. Dia kata, menantu lelaki saya mati, meninggalkan anak perempuan saya, isterinya, cucu lelaki saya, cucu perempuan saya, besan saya. Itulah masyarakat, nak bagi tahunya, pemahaman faraid masih lagi longgar. Okay? Kita nak selesai macam mana? Besan mana ada? Belajar tak sebut pun besan. Watak sudah berubah dengan penceritaan kisah. Itu belum jiran tadi tu. Jiran juga belum lagi. Jadi bagaimana kita nak faham kalau kita tak menghayati? Sebab itu yang nak selesai itu mesti orang yang boleh nampak. Tidak itu nak selesai macam mana? Baru kita duduk tengah ni, okey, Sarah datang kita, orang kata lain cerita dia, tapi kisah nak letak macam mana? Okey, besan-besan tak dapat tu, kakak tak pernah dengar besan dapat. Padahal besan itu adalah ibu bapa dia. Sebab itu menghubungkan si mati dengan waris yang dapat saja, jangan hubung yang lain-lain. Tidak jadi sepupu, sepapak dia, macam-macam. Sedangkan itu baru adalah anak saudaranya. Contoh itu baru boleh kita nampak sikit. Pak ni. Apa kan? Rumitnya kalau kita kurang faham nak cerita, lepas tu kita bimbang kalau ustaz ataupun penyelesaian kurang mahir, takut tersalah letak bahagian kan. Okay? Tersalah letak. Itu yang kita bimbang. Kerana penceritaan kita tu tidak dihayati, dihadamkan bentuk cerita oleh yang nak menyelesaikan. Itu kita bimbang. Okey. Contoh mudah, harta ada 6,000 je. Saya selalu buat macam contoh mudah. Harta ada 6,000. 6,000 je harta, sikit je. Kat getah. Okey? Duit, kata kalau duit ada 6,000. Suami dapat berapa ni? Separuh. Separuh suami. Kan, yang tanyalah kat mana habis separuh, rujuk surah Nisa ayat 12. Okey, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna wala in kana lahunna waladu falakum rubu. Okey? Itu rujuk surah. Dua orang ini dapat 2/3. Okey. Kita pun apabila ini kita tak kira. Terus ambil duit 6,000, bagi suami separuh, berapa suami dapat? 3,000. Okey. 2/3 daripada 6,000 berapa? 4,000. Duit hanya ada 6. Tak cukup. Sebab itu kena kira, tak boleh terus comot beri. Okay? Itu baru 3 kan? Baru 3 kan? Pergi tanya Tok Imam dah ni. Okay? Dia kat kampung dia. Kan, Tok Imam nak tanya satu, Tok Imam saya bawa duit 6,000, arwah peninggalan isteri saya ni tak tahulah semalam dia draw dapat duit. Saya nak bagi yang ni dulu, tak nak biar dulu. Contoh. Boleh tak ada masalah nak bagi satu-satu. Okey. Jumpa Tok Imam bawa 6,000 ikat dengan getah kan? Kan? Tok Imam kata, oh nak bagi pusaka. Kan suami dapat separuh. Kat mana Tok Imam risau? Balik Quran lah tu. Buku hujung surah Nisa ayat 12. Saudara perempuan dapat 2/3 dia kata. Hujung surah Nisa ayat 176. Kan yastatuna kaqulillahi fiikum fil kalalah ikum halakala isalahu wa ladu walau tu falahan nisfu ma tarak. Okey, ila akhir ayat lah. Okey. Jadi kalau kita lihat, Tok Imam kata, mana duitnya? Ini Tok Imam pun bila-bila hang 3,000. Tanya hang dapat separuh. Lebih lagi tangan Tok Imam hanya ada 3,000. Okey, 3,000. Tok Imam kata, okey ada 3,000, serah pada yang ni lah dua beradik, kamu bagilah 1,500 orang sama banyak. Yang ni pun jawab, tak acil lah Tok Imam, tak acil kan. Tok Imam kata, kami dapat 2/3. Kumpul balik, Tok Imam kata, okey, saya serah awak dulu 4,000. Okey? Kan? Serah balik gaji 4,000, tinggal lagi tangan Tok Imam 2,000. Nak beri ke suami. Suami tak nak je dah. Tadi 3-2 kan? Tok Imam kata, ish nak buat macam mana lah, suruh balik. Dia masuk bilik ambil duit dia. Itu baru 1,000, bayar kalau bawa 60,000. Tok Imam tak sebab itu kena kira, sedangkan imam tadi dah rujuk Al-Quran dah pun. Okay? Dah rujuk Al-Quran.
Quran dah pun tak selesai, dia kata. Tak sudah kami tak nak balik ke lagi, tak selesai. Imam panggil lah isteri dia, pergi ambil duit abang 1,000 nak ganti ni. Katakanlah, nak bagi tahunya bahawa pengiraan itu penting. Bukan hanya tahu bahagian tu bagi begitu. Itu maksudnya. Okey? Jadi kena kira lah penyelesaiannya bukan begini kaedah sebenar. Ada jalannya. Okay? Bukan begini. Wang tetap banyak itu, ia tak akan bertambah. Walaupun itu jadi nak selesai, kena ada cara. Cara ini yang kita nak sentuh secara ringkas lah petang ni. Okey? Okey. Jadi dalam kes ini, harta tak boleh lagi dibahagi kepada 6, kena bahagi kepada 7. Itulah dikatakan waris ashabul furu'. Tidak boleh berlaku penambahan dan tidak boleh berlaku pengurangan kecuali dalam masalah rad ataupun aud. Ini masalah aud. Waris ashabul furu' asalnya dapat banyak ini, asalnya tak boleh kurang, tetapi dalam masalah berlaku pengurangan harta mengakibatkan mereka akan menanggung kerugian. Itu kan takrif tadi mungkin Ustazah dah sentuh. Okey. Jadi tak boleh lagi dibahagi kepada 6 harta berkenaan, kena bahagi kepada 7. 7 ni dari mana? Dalam kes ini nak mencari asal masalah. Kalau kita belajar matematik baru darjah 3. Sekarang ini 1/2 campur dengan 2/3 tak boleh campur secara begini. Dia kena pembawahnya kena sama. Pembawah kena sama. Pembawahnya berapa? 6. Yang ini nak suruh jadi 1/2 kena 3. Campur dengan yang ni 4. 3 campur 4 7. 7/6. 6 ini sudah tidak dipakai. Yang harta yang ada kena bahagi 7. Oleh itu dalam kes ni tadi 6,000 kena bahagi dengan 7. Satu bersamaan berapa? Tekan kalkulator lah. Maka kalilah dengan 3 bahagian suami, 4 bahagian yang ini. Kan? Biasanya 6 campur jadi 7. Pakai yang bawah ni, tak pakai yang atas ni. Maknanya 1 bersamaan berapa kali dengan 3 dia, 1 bersamaan berapa kali dengan 4 dia dengan bahagi 7. Itulah jumlah. Okey? Sebab itu dalam istilah pusaka saya nak kenal pasti nama-nama ini dipanggil waris. Ini dipanggil saham. Apa ni asal, apa ni fardu, bahagian. Ni nombor-nombor ni. Yang 6 ini dipanggil asal masalah. Yang ini, nombor 3, nombor 4 dipanggil saham. Okey? Saham. Kan? Macam main saham lah. Okay? Kita main saham pandai kan? Sebab itu saya kata dalam pusaka terapkan ilmu yang kita main saham itu dalam pusaka. Okey? Kan? Dalam kes ini, pemegang saham terbesar siapa? Suami. Sebab yang ini kena bahagi 2. Okey? Yang ini 1/3, yang ini 1/3 daripada bahagian ini. Suami 1/2. Banyak suami. Oleh itu, keputusan dalam membuat harta, nak jual, nak bahagi, nak pecah, wajar suami yang bawa perunding. Ini tidak dia hanya pemegang saham terkecil tapi suara nak cukup besar. Siakak mana benar begitu saya tak tahu. Kan? Realiti syarikat yang kita tubuh syarikat, dia hanya pegang saham 5%. Yang ini pegang saham 50%. Tiba-tiba yang 5% buat keputusan. Benar siapa? Begitulah pusaka. Barulah mudah berunding. Ini kita hanya dapat sikit tapi nak ikut kita. Payah. Saham kita pandai main. Tapi tu dalam konteks ini dikatakan saham apabila seseorang ini dia pergi ke bursa saham ke kan, dia beli dengan 3 lot saham. 3 lot saham. Seorang lagi beli dengan 4 lot saham. Tiba-tiba kedua mereka ini nak menjual saham masing-masing. Dan saham masing-masing dan saham berkenaan mengalami kejatuhan harga. Siapa paling rugi paling banyak? Pemegang saham terbesar lah rugi paling banyak, yang pegang 4 lot tadi. Begitulah kes ini. Okay? Sebab dia pegang 4 saham, maka 1 kali 4 dia rugi daripada patut dapat 4,000, dia sudah jadi 3,000 lebih. Yang ni patut 3,000 jadi 2,000 lebih. Lebih itu untung yang ini daripada ikannya, yang ini jatuh hanya sikit sahamnya. Yang ambil hanya sikit. Itu maksud kalau kita main saham kan. Begitulah kaedah dia. Okay? Sebab itu dia panggil saham.
Okey, kita main saham ada kan? Kalau tak layak pun kita ada pemegang saham terkecil, walaupun ada bahagian, tapi keputusan wajar dibawa berunding dengan orang yang besar. Mak dapat saham paling banyak ni, hampir separuh harta dapat kat mak ni kan. Mak untuk harta sepencarian tak kanak ni, mak dah berjaya dapat separuh. Sekarang mak yang pula dapat 1/8. Mak tu isteri kepada si matilah anak-anak ni. Oleh itu kami rasa nak jual lah tanah ni, kena tanya mak. Jangan mak kena jual, jangan, itu lain bahasa tu. Okey, beza tu sebab mereka pegang saham terbesar. Nak buat keputusan itu hanya berunding, baru senang. Apabila pemegang saham terbesar kata ini yang terbaik dan dia tu wajar ikut. Baik itu pegang saham walaupun hak dia ada, barulah senang berunding. Dah faham maksud saya? Kita cakap banyak sangat ya, sikit je dapat, tak padan. Tak apalah, bagi dia dah buat keputusan sebab dia pegang banyak. Dia kata okey, tanah ini saya nak. Okey, bahagian awak saya bayar sebab dia pegang kecil. Lagi mudah daripada yang pegang sedikit tiba-tiba nak bayar kepada yang pegang banyak. Ayah. Okay? Jadi mudah, tanah itu seorang je milik walaupun ada ramai waris. Awak saya bayarlah bahagian saya. Okay? Tanah ni nilai berapa ribu, 100 ribu. Awak nilai ni, dalam nilai itu ada berapa? 10 ribu, jadi 10 ribu. Okey, saya bayar. Abang boleh bayar ke? Boleh. Tanah sana kamu ambil lah, saya tak ambil pula. Begitulah perbincangan. Hak tetap ada. Okay, lagi mudahlah dan mudah pengurusan sebab kita ini sensitiviti masyarakat. Digerak tanah nak letak berapa nama, tanah 1 ekar 16 orang nama, berapa bahagian, berapa bahagian. Bayangkan apabila kita mati, anak kita nak ambil bahagian kita itu cukup sukar nak fight dengan mak saudara. Hanya sikit. Kita hanya fikir sentimental kita sahaja, tapi kita tak fikir selepas kita. Maknanya tidak komprehensif pemikiran kita. Kan sedangkan kita dapat tu, saya tak nak jual, biarlah dapat kat anak cucu saya. Senang kan anak cucu tu nak ambil dengan bahagian yang kecil daripada tanah 1 ekar. Lah dia dapat seorang-seorang kalau bagi nanti, cucu-cucu dia hanya dapat 3 kaki persegi. Boleh berdiri je masing-masing. Ni tanah aku. Lepas itu kita pun salah. Inilah sistem faraid, tidak ekonomi. Faraid menentukan bahagian, bukan menentukan cara kamu nak ambil bahagian. Beza tu. Lepas tu dia nak salah. Inilah sistem faraid, ikut sangat faraid. Marah pun faraid. Sedangkan faraid itu tentu oleh Allah SWT. Inilah ikut sangat hukum faraid. Tengok tak boleh nak buat apa tanah. Nak maju pun tak boleh. Nak jual siapa nak beli? Itu kaki. Contoh. Kan? Masing-masing tak nak kalau Lihat ni jual sama sendirilah. Kamu ada 3, jual kat aku jadi 6. Kamu jual pula jadi 9. Luar lah lama-lama. Okey, begitulah cara. Tapi tak nak ada nama juga atas tanah. Kan? Bayarkan cucu pula nak nama berapa juga. Dia mati pula. 3 kaki pula 3 berapa yang dapat. Dan dah nak berdiri tak boleh. Dia pekai hok kayu panjang tu kan. Kaki je tinggal bahagian tu. Kan? Ini yang orang akhirnya salah kepada sistem faraid, sedangkan cara pembahagian mereka pula tidak menepati kehendak ekonomi dan sebagainya. Jadi ramai orang salah kata inilah kita ikut sistem faraid, tidak ekonomi jadi tanah. Faraid hanya menentukan bahagian. Cara kamu nak bahagi tanah ni seorang-seorang aku nak ambil duit per bulan. Okay? Bila bayar per bulan? Tak ada masalah. Tu uruslah pentak dia. Sebab kita lebih tahu hal keduniaan. Okay? Nak urus macam mana tu tahu lah. Okey. Okey, jadi yang kita nak carinya awalnya asal masalah ini. Okey, asal masalah yang tiba-tiba lahir nak ni dari mana? Ada cara kira. Saya nak beri ringkas je satu je. Saya ada beberapa cara tapi salah satu yang mungkin mudah pada kita lah. Bagi yang mudah mungkin yang dapat sipil lah. Contoh dalam kes ini, saya ambil kes ini. Okey, contoh dalam kes ini. Rasa apa? Contoh kes ini, asal 24 tu dipanggil asal masalah. Asal masalah ditakrifkan sebagai aqallu adadin yukhriju minha sa'mul waris
biduni kasrin. Suatu angka yang paling kecil yang lahir daripada makhraj-makhraj yang ada dalam pecahan, yang mana dengan angka berkenaan lahirlah saham setiap waris, dan saham itu tidak boleh ada pecahan, mesti nombor tunggal. Itu maksudnya. Okay? Tak boleh pecah kan 4.2, 4.3, 3.1, tak boleh, tak ada. Okay? Tak ada pecahan. Ia mesti nombor tunggal. Okey. Dalam kes ini, okey, contoh dalam kes ini, kalau kita lihat, okey, dalam kes ini kalau kita lihat, ibu, bapa, isteri, anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Okey, anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Dalam kes ini, ibu dapat 1/6 kerana si mati ada anak keturunannya. Okey, kan anak keturunan ibu kepada si mati atau nenek kepada mereka ni. Okay. Itu payah tu kalau saya hubung satu-satu. Ini apa hubungan awal dengan ni? Mertua, payah lah. Ini apa hubungan awal dengan ni? Itu kan, payah lah hubungan begitu. Okay. Jadi ibu dapat 1/6. Betul ke ni? Saya bagi dalam 1/6 jika ada anak ni. Okay. Kemudian bapa dapat 1/6 kerana si mati ada anak lelaki. Okay. Kalau ada anak, tak ada anak lelaki, ada anak perempuan, 1/6 campur dengan baki atau asobat. Okay. Isteri dapat 1/8, si mati ada anak. Kalau seorang, kalau 2 orang pun 1/8, kalau 3 orang pun 1/8, kalau 4 orang pun 1/8. Tak boleh seorang ni 1/8, seorang ni 1/8, seorang ni 1/8, seorang ni 1/8, jadi berapa? 4/8. Kan 4/8 maknanya separuh habis dia lah. Orang lain lagi. Itu maksudnya. Nyata dia di mana nak cukup. Okey. Kalau seorang dia ambil seorang 1/8. Kalau 2 orang 1/8 bahagi 2, seorang akan dapat 1/16. Kalau ada 3 orang, seorang 1/24. Kalau ada 4 orang, seorang 1/32. Okey. Makin kecil lah. Okey. Jadi dalam yang ini dapat baki harta ni silap garisannya, ini patut di sini saja. Okey. Okey. Dalam ini dipanggil angka atas dipanggil fardu, angka bawah dipanggil makhraj. Makhraj ini yang diambil kira nombor 6 2 kali nombor 8 untuk mencari 24. Okey. Jelas? Nampak tu ni. Yang Ustazah buat tadi sampai di sini lah. Okey, sampai di sini. Okey. Yang nak ini sekarang ni kek ada, si mati meninggalkan kek sebiji, contoh mudah. Ibu dapat 1/6 daripada kek itu. Isteri dapat 1/8 daripada kek itu. Bapa dapat 1/6 kek itu. Bakinya kepada anak-anak 2 lelaki 2 perempuan. Sekarang nak belah berapa kek tu? Itu maksudnya. Nak cari 24 ni. Sekarang kek itu nak belah berapa? Berapa pieces setiap orang dapat? Kalau kita tak pandai belah, kerana belah banyak acak kali, lekat di pisau je. Itu maksudnya. Okey? Sebab itu kita pandai, dah tahu dah nak belah. Tiba-tiba kita belah 48, boleh? 48. Kalau 48 kita cari jumpa tadi 48, 6 darab 8, kita kata jadi 48. Maka yang ini akan jadi 8, 6, 26. Sama je. Cuma itulah hancurlah kek itu. Patutnya dia dah dapat 3 pieces daripada 24. Sudah kita beri dia apa ni 6 pieces daripada 48. Tapi kek itu sudah hancur. Itu kek, bayangkan tanah kalau nak pecah lok. Okey? Maka kos memecah lok akan meningkat. Tak rugi kot? Itu maksudnya. Patut tanah dipecah lok kepada 24 lok, kita pecah kepada 48 lok. Luas dapat sama nanti apabila gabung. Tetapi upah pecah lok sudah meningkat. Okey? Sebab itu perlu tepat nombor ini dicari. Kita nampak pecah lah berapa pun, jadi dapat satu soal lain, upah ukur dah beza dah. Okey, upah ukur itu baru tanah. Itu maksudnya. Tadi kek kita nampak begitu kan. Kek pun sudah hancur, apatah lagi tanah. Lagi bumi, kos dia makan kos. Okey. Yang nombor yang nak ambil kira, nak cari 24 ini adalah nombor 668. Okey. Cara yang paling mudah yang dekat dengan kita selalu pakai bentuk sifir.
Dulu ada lagi nama dia Siti, boleh tak belajar kita sambil-sambil kukur kelapa kan. Mungkin sekarang tak ada dah. Siti sipir ingat lagi kan. Kan tak ada. Jadi sipir 6, sipir 6, sipir 8. Cari 2, 3 sipir, tapi cari 2 cukup dalam benda yang sama. Okey, maknanya kita cari sipir 6, cari sipir 8. Okey? Sebab itu saya kata darjah 3 je. Sipir 6, 6, 12, berapa lagi? 18, 24, bla bla bla, jumpa pula 48. Okey? 8 pula 8, 16, 24, 32, bla 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 bla, jumpa juga 48. Okey? Sipir dan bagailah 48, 72 dan sebagainya, jumpa lagi. Okey? Pandang pertama nombor yang sama. Yang ini lekat di hati. Okey, itu maksud. Sekali pertama jumpa, inilah dipanggil nombor terkecil yang berjumpa dua sifir. Yang itu jadi asal masalah. Dia akan jumpa lagi, tapi itu bukan lagi nombor terkecil. Itu yang dikatakan asal masalah. Okey? Yalah. Mudah nak cari ni. Kau berasa ya? Kan nak cari 24 ni, cari sifir. Ulama kita buat sebab tu saya tak nak bagi banyak. Ulama kita senang, kan? Genius ulama kita, jangan fikir ulama kita tak. Ulama kita buat lama lah. 1/6, 1/6, 1/8. 1/6 dipanggil tadakul atau tamasul, maka satu nombor saja. 1/6 ke 1/8 yang atas kita tak ambil kira. 6 dan 8 adalah nombor genap. Oleh itu setengahkan salah satu nombor, darab dengan nombor yang sempurna. Atau tak tahu berapa setengah 6, setengah ke 8, darab dengan 6. Habis. Itu ulama kita. Tapi saya tak pakai yang ni lah. Nanti kata apa makna ni, tawafuk, tabayun, tadakul, tamasul. Itu kaedah-kaedah. Yang paling penting sekarang nombor yang kita nak cari itu, gunalah kaedah mana betul. Itu yang paling penting. Itu ulama itu buat lagi ini kan. Nombor 6 nombor 8 ni dia panggil nombor yang tawafuk. Nombor yang mana ada nombor lain yang boleh membahagikannya. Jika sekiranya ada begitu, setengahkan salah satu nombor yang sempurna, nak setengah mana? Setengah 6 makna 3. Darab dengan nombor yang sempurna satu lagi. Ataupun tak tahu 6 ni setengah berapa ya? Setengah 8. Okey. Kan mana satu je. Setengah 8 darab nombor satu yang sempurna. 6. Jadi 4 kali 6 24 ataupun 3 kali 8 24. Mana-mana. Itu ulama kita buat. Itu lagi ulama tu. Kan? Satu lagi kan, nak cari 24. Yang penting 24 tu cukup penting. Silat dia 24 tu silat habis. Okey, silat habis. Harta nak pecah berapa dan sebagainya. Okey, satu lagi. Kan, letaklah nombor berapa pun. Okey. Nombor 6, nombor 6, nombor 8. Okey. Hanya perlu ingat sifir 2 dan sifir 3 je. Sifir 2, sifir 3. Kita pandangan sifir 2, sifir 3 tak tahu kan? Kan dulu ingat kan tampal di kotak pensel tu di buku. Sekarang buku negara tak ada sifir dah. Okey kan ya, sekolah semua kan dulu ingat ada sifir belakang tu, gunting tampal di kotak pensel zaman saya sekolah akhir 70-an. Okey kan. Okey, okey, hanya ingat sifir 2 dan 3 sahaja. 2 3 nombor yang ada tu. Okey, jangan sampai tak ada nombor. Okey, sifir mana dulu boleh? Nak sifir 2 dulu boleh, sifir 3 dulu boleh. Kalau sifir 2, 2 kali berapa? 6. 3. 2 kali berapa? 6. 3. 2 kali berapa? 8. Okey. Kan? Nak sifir mana? Sifir 3 lah pula. 3 kali berapa? 1. 1. 3 tak boleh turun nombor asal. Kalau turun 3 juga tak sudah esok. Kan? Kalau buat 3 juga di sini tak sudah esok lah nombor ni yang baik kan? 2 kali, okey tak habis. Habis 2 kali 2. Okey, 2 tak habis 1. Janji di bawah ni jumpa satu-satu. Maka daratlah semua nombor sebelah sini. Kok mana nak darat dulu tak kira lah. 2 kali 2, 4 kali 3, 12 kali 2, ataupun hari atas ke bawah mana-mana lah. Dan kalau rajin darat lagi ke nombor ni. Jadilah 24 yang kita cari. Jadi kaedah mana yang kita nak guna, janji 24 itu akan keluar. Kita mudah yang mana, pakailah. Okey? Jelas? Okey. Nah.
Okey, jadi yang ibu dapat 1/6, jadi kita dah jumpa. Maka 1/6 daripada 24, 4. 1/6 daripada, istilah matematik daripada maknanya kali atau darab. 1/6 darab 24. Maka lahirlah 1/6 darab 2. Apa ni? 1/6 daripada 24. Apa? 4, begitulah seterusnya. 1/8 daripada, maknanya 24 bagi 6, 24 bagi 6, 24 bagi 8. Itu maksudnya. Okey. Jadi nombor ni semua nombor tunggal. Baki lagi 4, 4, 8. Campur dengan 3, 11. Campur dengan baki lagi 24 tolak 11, maka 13. 13 itu untuk dua orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Okey. 13 pula tak boleh nak dibagi dengan 4 ini. Setiap individu, setiap head per individu, per person, per kepala. Okey. Setiap orang mesti ada saham masing-masing baru boleh selesai. Nanti kita bagi-bagi harta 24,000. Okey, ibu dia ambil 4,000, nek bapa ambil 4,000, isteri ambil 3,000. Baki lagi 13,000. Baliklah bagi, bergaduh pula dia. Itu maksudnya. Ambillah 13,000, pak beradik ni balik lagi. Kita tak reti nak bagi, kita bagi ya. Kan? 13,000 ambillah balik bagi. Lalah esok datang bawa balik 13,000 nak bagi pesaka dia, mati seorang. Tak masuk. Itu bergaduh. Oleh itu kita selesai biar tuntas, mapan tak sebagainya. Guna bahasa apa kan? Tahun 2 tu ada Indonesia. Okey? Okey. Jadi yang ini nak beri pada lelaki bagaimana cara? Liz Zakari mislu hazul syai. Sebab itu lahirnya 2 di sini, 2 di sini, satu sini. Setiap kepala lelaki dianggap 2 untuk bahagi. Okey? Setiap seorang dianggap 2. Jadi ada 2 orang seolah-olah ada 4. Yang perempuan tak payahlah dilakukan sahaja 2. Jadi semua sekali ada 6. 6 nak bahagi 13 mana boleh? Tak boleh. Jadi 6 ini kena darablah dengan 24, jadilah 144. Nombor 6 yang lahir di sini akan darab semua nombor sebelah sini menjadi begini. Okey? Lelaki 2 kali 13 26, 2 kali 13 26, 1 kali 13 13, 1 kali 13 13. Jadi Liz Zakari mislu hazil unsayai, setiap bahagian lelaki sekali ganda daripada bahagian perempuan. Okey? Maka selesailah kes itu. Okey? Maka harta ada berapa puluh juta sekalipun, bagilah dengan 144. Setiap orang dapat. Jadi di sini siapa pemegang saham terbesar 2 orang inilah. Okey? Dan orang ini ibu ni nak tolak, saya tak naklah bahagian saya ni. Dia tanya nak beri ke siapa? Saya nak beri ke mak lah, isteri si mati nak beri ke mak. Maka mak kena campur lah 2 ni. Dalam bahagian harta nanti jadi 18 campur 26 berapa? 30, 40, 44. Maka isteri ni dapat 44. Nama orang ni tidak tersenarai dalam tanah itu. Jadi dia tolak beri ke mak dia. Senang kan? Okey, yang ini nak tolak juga, nak beri kepada mak. Mak lagi dapat, dia tinggal 2 orang ni. Betul. Jadi mak pula pegang harta besar pada orang mak lah. Sebab kat mak tak apa. Kan? Hang tak nak bayar bulan-bulan tak apalah. Hasil sewa rumah ayah tu bagi hang beri kat mak. Kan tuan salah tak payah ambil pun. Jadi dia buat pada, dia kata tak apalah saya beri ke mak. Mak gunalah. Okey. Yang masalah itu hubungan yang damai, tak ada masalah. Kan? Yang hubungan yang tak damai ni yang masalah. Okey. Yang tak damai masalah keluarga, bukan masalah pusaka. Keluarga dia tak bermasalah, bawa apa pun kan. Tapi menyusulnya pastinya. Jadi harta tu bagi kan. Contoh ni jadi pun tak nak beri kaya ke suami dia. Boleh. Jadi 48 bahagian. Jadi nama dia di gelang tanah. Tak tersenarai kan. Tapi pada prinsip awal kena buat begini dulu biar dia nampak pecahan dia nampak bahagian. Kalau harta ada 144,000 dia dapat 24,000, 24,000 ni nak selok. Sanggup ke tidak kalau tahu begitu? Kita biar jujur. Maksud jujur gini ya. Contoh suami letak nama isteri dalam KWSP. Okay? Maka KWSP akan bayar kepada isteri lah dalam tempoh seminggu 2.
Cepat dapat duit itu digalakkan letak apa nama untuk duit itu ambil. Isteri on the spot boleh pakai duit itu bahagian dia. Kami tahu, kita tahu bahagian kita kan. Berapa isteri dapat kita ada anak ambil 1/8, 80,000 duit dalam KSP kita ambil 10,000. Tak payah jual nasi lemak. Lepas suami mati, ini tak baru mati 3-4 hari dah buka gerai nasi lemak nak tanggung. Harta KSP mak mertua kata jangan usik. Kita boleh ambil tak tanya tak apa mak mertua. Kita ambil kita cukup lah. 10,000 berapa bulan dah boleh makan. Tak payah pergi menoreh, tak payah pergi apa. On the spot boleh. Dah nama kita tu. Yang lain kita simpan lah nak bagi dulu. Apa suami kata mak tadi mana ni? Yang ni. Bahagian awak saya dah ambil. Udah, yang kata tak ambil lagi.